Okey, Assalamualaikum. Nama saya Azrin Ashputra. Hari ini kami ingin membentangkan sains, teknologi dan kejahteraan dalam Islam, topik 2. Okey, yang pertama, definisi sains, teknologi, kejahteraan dalam Islam. Dari segi bahasa dan istilah, bagi sains ialah daripada perkataan Inggeris iaitu science. Juga berasal daripada perkataan psyche atau scientia dari bahasa Latin yang bermaksud pengetahuan. Sains dalam skop yang luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman diri yang dapat dibuktikan secara objektif. Sains adalah satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi'i atau alam semula jadi yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur ataupun kuantitatif. Kajian yang rasional dan empirikal yang mana tiada kaitan dengan wahyu, intuisi, emosi dan perkara-perkara agama. Dari segi bahasa dan istilah bagi teknologi ialah teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu tarifan. Tarifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Perkataan teknologi berasal daripada perkataan Greek. Tekna bermaksud seni, kemahiran, rekaan dan logia yang bermaksud pembelajaran, kajian. Istilah ini boleh diguna pakai sama ada secara umum atau dalam bidang tertentu. Istilah teknologi selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti tayar masih menunjukkan teknologi. Oleh itu, teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal kita berubah. Okey, yang terakhir bagi definisi dalam bahasa dan istilah bagi kejahteraan ialah kejahteraan termasuk dalam bidang sains gunaan applied science yang berkaitan dengan teori asas dengan mereka membentuk sesuatu hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat kepada manusia. Kejahteraan juga bermaksud proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisien. Okey, saya serahkan kepada rakan saya iaitu Ghafarullah untuk membentangkan slide yang seterusnya. Seterusnya, saya Ghafarullah bin Abdul Halim akan meneruskan pembentangan berkaitan pencapaian tokoh tamadun Islam. Nama sebenar Al-Imam Ibnu Al-Jazari ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Al-Dimashqi. Beliau digelar sebagai Abu Al-Khair. Beliau dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadan 751 Hijriah di Dimashq, Syam. Hasil daripada penguasaan beliau dalam bidang kejuruteraan mekanikal, Al-Jazari diangkat sebagai bapa kejuruteraan moden dan tidak ketinggalan gelaran bapa robotik kerana beliau telah memperkenalkan dan mencipta cara menghasilkan robot. Selain itu, antara sumbangan Al-Jazari adalah mereka bentuk dan menghasilkan sistem mengangkat barang-barang berat dari kapal ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke kapal, mencipta air pancut yang mengeluarkan bunyi yang merdu dan pelbagai, sistem automatik dan istimewa. Akan tetapi, sumbangan beliau yang paling besar adalah mencipta sistem mengembap air dari dalam tanah menggunakan gear untuk disalurkan kepada masjid dan hospital melalui sistem perpaipan. Jam gajah juga adalah sebuah reka cipta zaman pertengahan Islam oleh Al-Jazari, terdiri daripada sebuah jam air yang berkuasa pemberat dalam bentuk sebuah gajah. Pelbagai unsur-unsur jam ditempatkan di atas gajah. Jam ini telah direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi setiap setengah jam. Seterusnya, contoh teknologi terkini. Antara teknologi pada zaman kini ialah penggunaan vaksin dalam bidang perubatan yang berfungsi untuk menghalang penyebaran penyakit berjangkit seperti COVID-19. Antara contoh vaksin yang telah dihasilkan ialah Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Seterusnya, penggunaan satelit dalam bidang komunikasi dan pertahanan, penggunaan robot dan mesin dalam bidang perindustrian,
Dan yang terakhir, teknologi jalur lebar yang memudahkan kita untuk mengakses kepada pelbagai jenis maklumat. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan STK dalam Islam. Peranan sains teknologi dalam Islam adalah untuk membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta alam. Ayat Al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah yang membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan, iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Selain itu, peranan STK dalam Islam adalah juga untuk membantu pelaksanaan syariat. Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia sama manusia serta hubungan dengan alam. Akhir sekali, supaya manusia mampu menentukan dan membuat amalan akan sesuatu perkara, seperti menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan, iaitu mencerap bulan akan dapat memberi ketentuan, contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain. Manusia juga dapat menggunakan akal dan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan sains teknologi dan kejuruteraan zaman Nabi dan zaman sekarang. Pada zaman Nabi, kita boleh lihat seperti kisah Nabi Daud AS. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ketelitian, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan serta kesempurnaan ilmu. Antara kepakaran beliau ialah teknologi dalam pembuatan baju besi. Allah mengajar baginda cara-cara membuat baju besi untuk kegunaan peperangan. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 80 yang bermaksud, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu dalam peperangan. Namun pada zaman sekarang, kita juga boleh berperang tanpa menggunakan senjata api dan sebarang jentera. Kita boleh melakukan peperangan cyber dengan hanya menggunakan teknologi internet dan komunikasi. Contoh yang kita boleh nampak pada zaman sekarang, ramai saudara kita yang membuat video untuk menjatuhkan Israel melalui media sosial, sehinggakan membuatkan Israel koyak. Kita sebagai umat Islam hendaklah membantu saudara kita yang berada di Palestin dengan pelbagai cara dan mendoakan supaya mereka bebas dari serangan Israel. Okey, perbezaan baik dan buruk STK dalam kehidupan. Bidang dan aspek yang pertama adalah pertahanan. Kebaikannya adalah mampu melindungi negara daripada serangan musuh, contohnya penciptaan senjata dan kelengkapan perang. Keburukannya ialah membawa kepada kemusnahan dunia, termasuk alam sekitar dan nyawa yang terkorban, menyebabkan berlakunya rusuhan, menyebabkan perebutan kuasa. Bidang aspek yang kedua adalah pengklonan. Kebaikan pengklonan ialah memberi pengetahuan kepada manusia, dan keburukannya ialah disalahgunakan oleh pihak tertentu, menyimpang daripada landasan agama yang sebenar kerana menyalahi dan melanggar ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bidang yang ketiga ialah perubatan. Kebaikan daripada bidang tersebut ialah banyak kelebihan dalam membantu merubat dan membantu mengatasi pelbagai penyakit. Dan keburukannya ialah menggunakan embryonic stem cell bakal disalahgunakan untuk kegunaan pengklonan manusia yang melanggar hukum syarak.
Bidang yang kelima ialah teknologi laser. Kebaikannya ialah menggantikan peralatan kebal dengan fiber optik untuk bidang komunikasi dan perindustrian. Maklumat yang dihantar adalah lebih cepat dan tepat, meminimumkan kehilangan data. Keburukan daripada bidang tersebut ialah penyelewengan dan penggunaan akan berlaku. Mudah diubah suai oleh golongan yang mahir dan pakar. Sekian, terima kasih.